Demikian tinjauan dan kita pun kalau terbiasa dengan satu habit mungkin akan terus kekal ya. Moga ada yang bawa beg sendiri ke beli-belah, tak kisahlah di pasar kecil ke. Betul. Yang penting kita kena betul-betul kurangkan plastik ini sebab kita tengok kalau ekosistem ada yang buang merata dan dia impaknya ada haiwan yang mati, mengganggu pelbagai proses ekosistem itu sendiri. Kalau mengikut Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim mensasarkan untuk menghapuskan penggunaan beg plastik menjelang tahun 2025 di sektor perniagaan dan juga di semua premis. Tapi kalau kita ikutkan tinggal 2 tahun lebih saja lagi. Mampukah kita terus menghapuskan beg plastik ini kerana kita terus nak hidup lebih sihat dengan menjaga persekitaran sebelum alam akta sekitar. dikuatkuasakan kena bermula dengan satu tabiat ataupun habit yang baik untuk terima segala amalan ini. Dan bersama dengan seorang aktivis iaitu Cikgu Hashimi Ismail. Beliau adalah daripada Persatuan Pencinta Alam Malaysia, tapi dan lagi uniknya geng plastik hijau Terengganu. Ada geng ya Cikgu? Okay. Sudah tadi juga plastik hitam kan? Bukan. Itu bulan puasa. Bulan puasa. Ini tentang geng plastik hijau. Okey, jadi macam mana, seserius mana perjuangan Cikgu dan juga persatuan ini untuk menyumbang satu kepada alam sekitar ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya daripada geng plastik hijau lah. Kalau di Terengganu tu kita panggil GPI. GPI ni dimulakan pada tahun 2017 sebenarnya. Tapi pendaftaran dengan pertubuhan pendaftar itu bermula pada tahun 2020. Jadi pelibatan secara sukarela yang mana melibatkan kami menjalankan aktiviti plogging di kawasan pantai-pantai bermula di Kemaman dan sekarang ini selepas 2-3 tahun kita telah buat di sepanjang pantai Negeri Terengganu. Dan hari ini pun sempena Hari Alam Sekitar Sedunia hari ini kita buat juga di Pantai Kemaman dengan melibatkan hampir 4 buah bas peserta-peserta yang sukarelawan daripada Yayasan Terengganu. Baik, kalau kita lihat apa yang disentuh oleh responden kita tadi yang mengatakan bahawa mereka tahu bahawa penggunaan plastik ini sebenarnya sukar untuk dilupuskan. Jadi, kita melihat ada satu lagi habit dalam kalangan pengguna sendiri. Tahu tentang situasi yang berlaku tapi dalam masa yang sama masih lagi ada habit untuk menggunakan plastik. Bagaimana Cikgu melihat situasi ini? Tak ada pilihan ya? Ataupun macam mana tu? Apa yang perlu kita tegaskan? Seperti yang dikatakan tadilah, habit kita tu kalau bahasa Terenganunya dikatakan sebagai ketulaan. Istilahnya ketulaan maknanya kebiasaan. Dah lazim, kelaziman. Jadi kita nak ubah sikap tu jadi agak sukar. Malah kalau kita katakan kita pergi pasar raya, even ke kedai-kedai pun, kita ditawarkan juga kadang-kadang. Nak beg plastik ke? Dan kita mungkin secara sukarela, nak juga. Sebab mungkin kita tidak membawa apa-apa beg kita untuk beg guna semula. Tak ada alternatif yang ditawarkan. Jadi terpaksa guna. So kita harapkanlah maknanya dengan segala kempen yang kita buat, dengan segala daripada pihak swasta, pihak kerajaan, media massa sendiri, kita akan dapat sikit masa nanti mungkin pada tahun 2025 seperti diasaskan kerajaan penggunaan beg plastik sekali guna itu kita akan kalau cikgu dan juga kawan-kawan teman-teman seperjuangan yang kalau pergi turun di lapangan apa mungkin respon orang ramai mungkin ada yang marah-marah ke rasa kadang kita kalau tak tegur tak dapat punya hasil kan macam mana tu? Setakat yang kami perhatikanlah perkembangan dalam kalangan warga di Terengganu lah maksudnya melalui GPI ni kalau dulu sukarelawan tu hanya dalam bilangan yang kecil tetapi bila mereka melihat kesungguhan kami untuk jalankan aktiviti plogging ni bilangan tu semakin bertambah dari semasa ke semasa dan sekarang ni dah hampir 70,000 lebih yang terlibat dengan kami 7,000 lebih yang terlibat secara sukarela. Cikgu, kalau kita lihat sebenarnya bukan tak ada kempen yang digerakkan sebelum ini baik di peringkat golongan aktivis sendiri ataupun di pihak kerajaan. Tetapi mungkin dari segi pemahaman ataupun pengetahuan dalam kalangan pengguna-pengguna ini kurang mengambil peduli tentang isu-isu sebegini. Bagaimana mungkin kekuatan sesuatu kempen itu kita nak pastikan inputnya benar-benar sampai kepada pengguna? Okey, maknanya pandangan saya lah. Kita perlukan benda kempen ini kena sentiasa berlaku. Kena sentiasa dilakukan di mana-mana sajalah. Berterusan ya? Ya, berterusan. Malahan
saya yang bertugas di Jabatan Pendidikan di Terengganu. Sebelum ni pun pernah bertugas di Kementerian Pendidikan Malaysia. Kami ada buat dalam silibus-silibus subjek yang kita belajar di sekolah pun kita ada terapkan tentang penggunaan plastik, pencemaran apa semua. Jadi saya tak langsung dapat mendidik warga-warga anak-anak kita lah di peringkat sekolah lagi untuk terus sentiasa didedahkan dengan permasalahan pencemaran daripada plastik. Kadang-kadang kita memang ada program, tapi kadang-kadang kalau tak aktivis tak gerakan ataupun persatuan tak gerakan, kadang dia mati begitu saja. Betul. Perlu ada satu konsistensi ataupun istiqamah dengan amalan ini. Dan saya kira bukan hanya tentang institusi saja, malah kena sampai ke khutbah Jumaat ke masjid-masjid, sebab ini melibatkan tentang semua sekali lah. Di rumah-rumah ibadat semuanya harus kami peranan supaya ini adalah satu perjuangan untuk semua manusia tanpa mengira latar belakang agama. Jadi apa program terdekat yang sedang diusahakan, Cikgu? Okey, macam saya sendiri sebagai, macam saya cakap tadi, saya dua organisme lah. Satu sebagai ahli GPI, yang kedua saya juga sebagai koordinator pendidikan di Terengganu untuk Persatuan Pencetak Alam Malaysia. Jadi di bawah saya ada 50 buah sekolah di Terengganu dan 400 buah sekolah seluruh Malaysia yang kami terlibat secara langsung juga dalam program-program berkaitan alam sekitar ni. Yang mana melalui pelibatan dalam Kelab Cipta Alam ni, murid didedahkan dengan permasalahan apa yang berlaku, apa yang tak boleh dilakukan oleh mereka. Dan even ada satu sekolah di Terengganu sekarang ni agak terkenal dengan program LISA. Dia panggil LISA, Lihat Sampah Ambil. Lihat Sampah Ambil. Satu mekanisme barulah. Tahniah kepada sahabat saya, cikgu di SK Sebantayo di Terengganu, Kemaman, yang menjalankan program tersebut, dan sekolah beliau telah mendapat kejayaan di peringkat antarabangsa kebangsaan untuk program Kita Semula. Okey. Salah satu program yang boleh dibuat di sekolah-sekolah LISA, lah. LISA, LISA. Lihat sampah, Lihat sampah ambil. Jadi Cikgu, sampah yang ambil ni, kalau ikut tinjauan dan juga pengalaman Cikgu lah, jenis sampah macam mana yang paling banyak sekali kategorinya? Kalau di pantai-pantai Terengganu sepanjang 244 km tu, paling banyak adalah botol-botol plastik. Botol plastik. Botol plastik. Bukan yang dibuang oleh pengunjung. Ada, persentage tu ada. Tapi terlalu sedikit. Persentage yang banyak adalah daripada bawaan air. Kita sedia maklum yang musim tengkujuh di Terengganu, bulan 11 sampai bulan 2 tu memang hujan lebat. Air daripada daratan banyak keluar ke laut. Jadi botol-botol daripada daratan tu dibawa ke laut dan akan dibawa ke pantai-pantai lah, sepanjang-panjang pantai tu. Jadi kalau kita pergi, lebih kurang 80% kita lihat adalah botol-botol plastik. Tetapi bukan sahaja daripada Terengganu sendiri. Bila saya buat vlogging bersama anak-anak saya dan rakan-rakan ni pun, kita dapat lihat ada daripada Vietnam, daripada China, Taiwan, Thailand sendiri, disebabkan oleh daripada bawaan arus. Sebab lautan kita ni harus ada. Dan saya nak berkongsi satu kisah botol yang dibuang di Jepun dengan mesej yang ada dalam tu. Kita jumpa di pantai daerah di Kemaman. Selepas beberapa tahun botol itu dibuang, dan kita dapat trace balik budak yang buang botol bermesej itu, dan beliau telah dibawa ke Malaysia. Apa mesej? Apa mesej yang ada dalam botol tu? Dia cuma kata dia bagi nama dia lah, nama, di mana tinggal, dan kalau katakan dia bagi alamat lah. Kalau dapat jumpa tu, maknanya mungkin boleh hubungi dia. Dan alhamdulillah pihak syarikat berdasarkan petroleum telah dapat trace budak tersebut dan dibawa ke pantai yang botol itu ditemui. Dan pantai itu sekarang ni merupakan pusat santuari penyu. Wow, menarik. Di mana tu? Di Kemaman, di kawasan berdekatan dengan industri petroleum Petronas tu lah. Baik, daripada apa yang cikgu lakukan ini kan, cikgu melihat bahawa ada dalam kalangan pengguna-pengguna ini masih lagi kekal dengan tabiat mereka yang lama ini. Adakah cikgu rasa dari segi perundangan itu harus diperketatkan lagi untuk memberi kesedaran yang maksimum kepada golongan pengguna? Memang juga ada mungkin daripada kalangan penggiat industri yang mengalirkan sisa yang tak sepatutnya. Jadi itulah mungkin ada kategori-kategori yang perlu kita perkemaskan kembali demi tujuan yang murni ini. Mungkin dari segi perundangan tu kita serahkan pada pihak berwajib lah, yang mungkin lebih arif dalam menentukan kadar berapa yang perlu, ataupun yang mananya kalau kita buat salah, berapa kadar yang kita perlu bayar jika kita ditangkap kan. Tapi kalau untuk peringkat orang awam ini, kita mulakan dulu dengan penderahan, dengan kempen. Kalau betul-betul kita tak dapat nak pastikan benda tu berlaku, barulah kita
mainkan dia orang. Tapi itu pilihan terakhir lah, saya rasa. Kalau kita lihat sebenarnya kan, mungkin ada dalam kalangan kita, contohlah yang paling mudah, nak pergi pasar raya, memang selalu kita akan pastikan dalam kereta tu ada sentiasa tersedia beg serbaguna. Tetapi kalau situasi ini kita tidak ambil berat, ambil peduli, bukan kata semua, mungkin sebahagian yang tak ambil peduli ini, dia akan jadi masalah yang tak boleh kita nak capai ataupun sasaran kita untuk pastikan 2025 ni tak ada guna beg plastik ni agak sukar. Jadi sikap kita, terutamanya kita nak pergi kepada individu itu sendiri. Apa perkara penting, perkara utama yang perlu ada pada setiap individu, cikgu? Okey. Kita ambil konsep GPI lah. Okey, kami bergerak dengan kaedah islah, ikhlas, istiqamah. Maknanya islah di sini kita nak kembalikan kepada keadaan asal. Maknanya kalau kita ke pantai contohnya tadi, dengan kita pergi ke pasar raya untuk membeli belah tu kan, adakah kita nak bawa balik beg plastik tu? Okey, kita kalau boleh kita biar macam kita dah bawa beg kita semula, okay, beg guna semula, kita guna yang itu. Kemudian kita ikhlas untuk menjaga alam sekitar tadi dengan tidak menggunakan beg plastik sekali guna. Kemudian kita istiqamah. Teruskan, kita sentiasa kekalkan di hati, kalau aku buat macam ni, alam sekitar akan tercemar. Kalau aku buat macam ni, insya-Allah akan terjaga. So kita pilih yang terbaik, okay? Tepuk dada, tanya selera. Pastikan alam sekitar ini dikembalikan kepada yang asal seperti yang sepatutnya. Sebab ia perjuangan yang panjang bukan hanya di Malaysia tapi di seantero dunia yang perlukan pada usaha yang sangat sungguh-sungguh lah, sebab ini melibatkan tentang masa depan generasi yang kita bimbang nanti ada tempat yang tak nampak tempat dah kerana ditemui dengan sampah ataupun ada spesies yang mungkin pupus hanya kerana bermula dengan plastik ataupun sampah yang kita alirkan ke lautan. Harapan cikgu bagaimana pula kalau nak melihatkan capaian kita, sasaran kita pada tahun 2025, bagaimana cikgu harapkan daripada setiap rakyat, setiap penduduk untuk pastikan alam sekitar ini terjaga? Okey, saya berharaplah bukan saya diri saya saja, semua anak-anak dan juga semua para pendengar lah, penonton di sini, kalau boleh kita bersama bertekad untuk pastikan yang kita ubah ketulaan kita. Kita ubah kita punya kelaziman untuk kurangkan dahulu kurangkan dahulu penggunaan plastik sekali guna. Okey, kalau pergi mana-mana pun kalau boleh sampah sarap kalau kita terjumpa ke apa ke, kita cuba kutip. Sebab kalau beg plastik yang ada di tepi jalan, kalau dihanyutkan air, diterbangkan angin, bila masuk ke dalam longkang, dia boleh menyebabkan longkang tersumbat. Okay, jadi dengan bila kita menjalankan sesuatu walaupun sedikit, usaha itu, insya-Allah 2025 kita harap plastik di Malaysia akan dikurangkan ataupun mungkin tiada langsung penggunaannya di Malaysia. Yang pasti kena mulakan dahulu. Kena mulakan dahulu. Jadikan dia sebagai tabiat. Kita bermula di semua tempat lah, di sekolah, di masjid, di rumah ibadat atau di tempat mana saja. Kita bermula dengan usaha yang sangat agresif ini untuk alam sekitar. Terima kasih kepada cikgu. Terima kasih lagi berkongsi geng plastik hijau tu untuk membantu kerajaan dalam usaha untuk lestarikan alam sekitar.